Ustazah beri sedikit penjelasan akibat pembatalan 16 perkara dalam Anemen Undang-Undang Syariah Negeri Kelantan. Wah, tajuk berat. Bukan soalan berat. Ustazah beri sedikit penjelasan akibat pembatalan 16 perkara dalam Anemen Undang-Undang Syariah Negeri Kelantan. Isu seorang wanita bersama anak endanya. Saya tak sebut nama hamba Allah tersebut ya. Beliau dan anaknya dua-dua lawyer telah pun membuat bantahan enakmen undang-undang enakmen jenayah syariah negeri Kelantan. Akhirnya 16 enakmen jenayah syariah itu dibatalkan. Tahu kan hari Jumaat yang lepas? Saya nak jawab soalan ni, boleh ya? Kita di majlis ilmu dan ramai juga orang tak faham dan tak tahu. Ini yang membezakan antara ilmu, orang yang berilmu dengan orang yang kurang berilmu, bukan tidak berilmu. Dan saya bukan kata saya orang berilmu. Dalam bab isu ni, sebab saya bukan orang undang-undang, saya takut saya salah. Lalu saya dengar video dan saya merujuk kepada Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Pada hari Jumaat yang sama, kami buat conference, bukan conference. Kita memang buat, Zoom. Semua peguam yang mereka ni ada jawatan. Sebab saya takut saya salah. Saya takut penjelasan saya tu, ialah sebab kita bukan orang undang-undang. Bermaksud saya baca, saya kaji, saya dengar, saya pun faham beberapa perkara. Walaupun saya dicop, Ustazah cakap dari sudut politik, saya cakap sia-sia. Untuk makluman, saya ni dah lama dah kena ban. Dah lama tak nampak saya kat TV kan. Tapi it's okay, subhanallah, sebab kita ada TV sendiri. Tak apalah tu, tak ada masalah. Subhanallah. InsyaAllah kita usaha lagi buat yang lebih baik supaya akhirnya kita boleh diterima oleh semua. Saya bukan orang politik, saya tak ada jawatan dalam politik. Dan kalau tuan-puan selalu ikut saya, masa musim tu je sekejap pun sebab ialah kita nak menyumbang. Lepas tu tak ada dah. Walaupun ada siapa jumpa ke tawaran apa-apa, saya memang inilah jihad saya di medan ilmu. Cuma pasal ni macam ni. Ia benar, ia berlaku pertembungan. Sebab peruntukan yang sama ada dalam Mahkamah Persekutuan. Ini mahkamah paling tinggi kita tahu. Dulu Mahkamah Agung ditukar kepada Mahkamah Persekutuan. Ada peruntukan yang sama sudah ada dalam Mahkamah Persekutuan. Bertembunglah, minta maaf ada lawyer depan saya ni. Mungkin ada lawyer ni. Bertembunglah peruntukan yang sama ada dalam Mahkamah Syariah. Bukan hanya di Kelantan, di seluruh negeri pun di Malaysia ada peruntukan jenayah syariah tu. Bab arak, bab persekududukan, bab bersetubuh dengan mayat. Bab kenapa ada ni? Ada kau orang bersetubuh dengan mayat? Memang ada. Apa hukumnya? Di zaman Nabi dah ada orang bersetubuh dengan mayat. Bab khalwat, lagi bab judi, semua ni. Jadi subhanallah, beliau mencabar supaya digugurkan sebab bertembung dengan yang dah ada di persekutuan. Dan dari sudut perundangan, proses perundangan, apa yang dicabar, dan akhirnya kita tidak salahkan dan kita menghormati ketua hakim dan panel. Sebab dari sudut prosedur undang-undang boleh dicabar dan akhirnya keputusannya mengikut prosedur untuk undang-undang, maka ia boleh digugurkan. Maka berlakulah. Cuma persoalan kita, persoalan saya sendiri, saya tanya soalan tu kepada beberapa peguam. Saya kata kenapa perlu dicabar? Kenapa tak biar elok-elok je kat situ? Kat persekutuan ada, dekat negeri ada. Sebab apabila kes dibicarakan peringkat negeri pun, contoh saya di Negeri Sembilan sendiri pun, dan bila dibicarakan di Mahkamah Syariah, contohnya orang ini ditangkap liwat, ataupun ditangkap khalwat, ataupun ditangkap judi, dibicarakan, kemudian dijatuhkan hukuman. Hukuman itu weli je, lalu mereka perlu menjalankan hukuman. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Kes pada tahun 22 ataupun 21, saya tak nak sebut sebab melibatkan hamba Allah juga. Anda boleh cari ada satu kes yang melibatkan undang-undang syariah negeri Selangor, kes liwat. Dia mencabar juga kes yang lebih kurang sama, tapi melibatkan dirinya. Apabila dijatuhkan hukuman di bawah enakmen Selangor, jenayah Selangor, dan dia mencabar, dia kata enakmen jenayah syariah Selangor tak boleh sebab dah bertembung dengan persekutuan bla 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 bla, lalu dibicarakan, akhirnya kes dia gugur.
Dan sehingga hari ini berlalu 3 tahun, hampir 4 tahun, kesnya senyap terus. Kita tahu ada banyak sangat kes di persekutuan. Boleh jadi kes jenayah dah jadi nombor berapa giliran. Kita bimbang satu hari nanti tidak mustahil semua elemen jenayah syariah di mahkamah syariah dicabar, akhirnya digugurkan. Akhirnya selama-lamanya umat Islam melakukan maksiat. Lepas, kita bukan cakap dia dilepaskan, tetapi buat hari ini maksiat yang memang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi yang jelas perlu ada takzir, yang mana hudud tidak dilaksanakan lalu dihukumkan melalui takzir. Tetapi pelaku jenayah bebas sewenangnya terlepas dan tak rasa pun dihukum kerana menunggu perbicaraan yang memakan masa yang begitu lama sampai 3-4 tahun pun tak dipanggil, tak dibicarakan. Faham tak maksud saya? Terlalu banyak kes yang besar-besar di mahkamah persekutuan. Kita tahu kenapa mahkamah syariah ini wujud khusus untuk umat Islam saja, menjaga masalah umat Islam saja, menjaga dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, melaksanakan hukuman tersebut untuk umat Islam sahaja. Kita boleh terima dari segi prosedur ya, sebab ada klausa apabila bertembung maka boleh digugurkan bla 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 sekian-sekian. Tetapi kita fikir, kenapa perlu buat? Kenapa tak biarkan ia berjalan? Apa masalah selama ni yang berlaku? Apa yang timbul? Apa isu? Dah lama dah benda itu dilaksanakan. Kalau yang mencabar itu bukan Islam, kita boleh terima. Sebab orang bukan Islam tak puas hati bla bla, nak merendahkan kedudukan mahkamah syariah. Seolahnya hakim di mahkamah syariah, peguam-peguam syariah, kredibiliti dia, wallahu alam, saya rasa begitu, direndahkan. Mahkamah syariah itu direndahkan, ditarik. Mereka tak ada kuasa nak bicarakan dah bab judi, bab itu, bab sekian-sekian. Faham maksud saya? Jadi itu saja secara umum. Apakah kesan dia tanya? Maka mudah-mudahan kita yakin pasti ada hikmah. Manusia mula celik. Bukan celik pasal apa? Pasal undang-undang sikit. Manusia mula faham. Saya sendiri selama ni tak ambil tahu pun. Saya pun baca, saya pun bertambah sikit ilmu. Maka mudah-mudahan apa yang berlaku tuan-puan sekalian, insya-Allah mahkamah syariah, undang-undang Islam akan semakin kukuh, akan semakin kuat. Mana tahu satu hari nanti mahkamah persekutuan, mereka bukan mahkamah syariah yang buat perubahan, tetapi mahkamah persekutuan akan buat perubahan yang mana akan meraihkan ataupun akan menerima. Wallahu alam, tak tahulah, saya takut saya salah sebut, saya salah cakap. Ada seorang peguam Muslim ni, dia cerita pengalaman dia dah habis Cambridge. Minta maaf saya sebut. Saya cerita secara terbuka di atas dan di rumah Allah yang mulia ini. Beliau adalah peguam yang hebat pada hari ini, yang banyak memperjuangkan kes-kes seperti ini. Bukan kes seperti ini, nanti saya sebut kes contoh-contoh. Saya takut tak faham, seperti ini tu umum sangat. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, dia habis Cambridge, bukan Cambridge, Chambering. Dia habis Chambering, dah boleh jadi lawyer. Dia pun dipanggil untuk syarat seterusnya 1 minggu, dibawa ke satu hotel di dalam Malaysia juga. Semua adalah lawyer-lawyer yang dah habis Chambering. Sampai di sana, dalam program tertutup, mereka di brainwash untuk supaya berlaku di Malaysia, supaya mereka berjuang untuk mempertahankan, mewujudkan undang-undang untuk LGBT, supaya akhirnya LGBT boleh diiktiraf. Saya nak sebutkan, ada kumpulan peguam, ada kumpulan, saya cakap ni saya akan di-attack, saya akan dapat ancaman. Saya tahu tuan-puan sekalian, saya bukan tak terima ancaman. Kemudian dia kata, Ustazah, saya terkejut sepanjang dalam proses tersebut, kami berapa hari berada di situ, adalah kami di brainwash bagaimana kita nak sampai peringkat undang-undang LGBT ini boleh diterima pakai. Tahu tak, di dunia ini ada negara yang tak boleh sebut LGBT itu salah, keburukan LGBT. Ada negara kalau sebut je akan ditangkap dan dipenjarakan. Tuan-puan sekalian, kita pernah dengar kan istilah ni? Bukan istilah nama apa ni? Kalau undang-undang kemanusiaan ni, Geneva ni adalah satu negara, kita tahu, mereka yang mempelopori hak asasi manusia. Apa-apa isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seluruh dunia akan berkumpul 4 tahun sekali di Geneva
untuk menyampaikan apa hak asasi di negara masing-masing. Dan ada wakil kumpulan peguam daripada Malaysia, bukan hanya non-Muslim, di kalangan Muslim juga, yang membawa 3 tahun berturut-turut, dan tahun ini bulan 1 hari itu, dan persidangannya akan bersambung 2 bulan lagi, masuk in the next stage, yang mana di Malaysia setiap 4 tahun sekali mereka bawa, nak mempertahankan, nak bawa undang-undang LGBT ni. Lepas tu ada kumpulan peguam Muslim kita yang pergi juga dengan kos 100,000 sebab mahal sangat nak masuk ke dalam conference tu. Yang mana mereka inilah akan mempertahankan untuk tidak menyokong tuntutan tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, na'udzubillah, kalau kita tak celik undang-undang, kita tak faham apa yang berlaku. Dan benda ini bukan berlaku pada kerajaan hari ini, tuan-puan sekalian. Saya sebut dah 3 penggal, 4 tahun sebelum. Maksudnya ia dah berlaku dalam setiap kerajaan. Saya bukan condemn kerajaan ini, saya cakap pasal undang-undang. Yang grup LGBT yang jadi wakil Malaysia ni, di kalangan peguam yang nak undang-undang LGBT itu wujud di Malaysia ni, untuk mempertahankan hak-hak LGBT ni, dah berlaku 10 tahun yang lepas, 11 tahun yang lepas. Cerita lama dah ni. Nak katanya mereka mempunyai dana yang begitu besar, sponsor yang begitu besar daripada dunia LGBT dunia. Tuan-puan sekalian, hari ini para remaja kita ramai LGBTQ. Pelajar universiti ramai LGBTQ. Ramai suami orang, isteri dan kahwin baru tahu rupanya gay. Ramai mana suami yang cerita dalam inbox saya, baru tahu isterinya lesbian. Minta maaf saya sebut perkataan ini di dalam masjid yang mulia, tapi ini ilmu. Dan inilah yang antara punca rosaknya generasi dah berlaku daripada zaman Nabi Lut. Dan zaman Nabi Muhammad ia lagi ketara dan lebih dahsyat. Kita rasa kita selamat, kita rasa anak kita takkan terlibat, kita rasa cucu kita tak terlibat. Tapi kalau kita tak ambil tahu kenapa undang-undang syariah perlu dikuatkuasakan, perlu dikemaskan, perlu dipertahankan, sebab yang akan berjuang betul-betul adalah mahkamah Islam, mahkamah syariah, hakim-hakim Islam, hakim-hakim syariah, peguam-peguam syariah, peguam-peguam Islam. Tapi apabila mahkamah syariah dikurangkan kuasa, direndahkan nilainya, kita tak tahu kesan jangka panjang apa yang berlaku. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini perjuangan kita. Walaupun kita tak faham apa, cukuplah kalau kita kata saya pun tak faham apa, tapi saya rasa sedihlah dengan berita tu. Cukup rasa sedih. Awak sedih apa? Entah, saya tak tahu. Tapi saya rasa dah kalau benda tu berlaku, patut sedih lah. Bukan patut ucap Alhamdulillah. Bukan patut ucap okey lah tu, tak ada apa-apa, Islam tetap kukuh. Ya benar, buat masa ini dan buat hari ini. Masya Allah. Kan terus saya ditangkap sekarang.